Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, hari ini kita berkesempatan untuk belajar. Walaupun ustazah tak nampak kamu saja yang tengok video ustazah, kita diberi kesempatan untuk belajar lagi bersama-sama. Okey, untuk kelas hari ini ustazah akan mengajak kelas sirah bagi tahun 4 Ibnu Sina. Jadi sebelum ustazah nak mula apa-apa lagi kelas ni, jadi kita macam biasa dalam kelas, kita tanda tangan dulu, kita baca doa. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wa anshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa lul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin amin ya rabbal alamin. Okay, untuk anak-anak 4 Ibnu Sina, ustazah nak kamu carilah tempat yang selesa. Kamu nak duduk di meja study kamu, meja belajar kamu ke, kamu nak pergi cari tempat yang sunyi ke, kamu nak pergi duduk di tempat yang lain, okey ke? Okey, janji Ustazah nak kamu duduk selesa macam mana kita belajar dalam kelas. Kamu duduk di meja kerusi kamu, Ustazah bercerita macam tu lah. Hari ni Ustazah nak kamu fokus pada apa yang Ustazah nak cerita hari ni. Okey, untuk kelas hari ini, seingat Ustazah lah, sebelum cuti Aidilfitri kita berhenti di pelajaran yang ke-8, iaitu Nabi Ismail alaihissalam. Okey, sepatutnya Ustazah kena sambung pelajaran yang ke-9, Nabi Ishaq. Okey, tapi untuk hari ini Ustazah nak langkau 2 tajuk, pelajaran yang ke-9 dan ke-10, Nabi Ishaq dan Nabi Yaqub alaihissalam. Ustazah nak pi kepada tajuk yang ke-11, tajuk yang ke-12. Minta maaf, tajuk yang ke-12 iaitu Nabi Yusuf alaihissalam. Patutnya Nabi Ishaq 10, tapi Ustazah langkau Nabi Ishaq dan Nabi Yaqub. Jadilah pelajaran yang ke-12 Nabi Yusuf alaihissalam. Okey, Ustazah mula nah. Okey, Nabi Yusuf alaihissalam. Okey, kalau kamu tengok di perenggan yang pertama, muka surat 27. Okey, perenggan yang pertama, okey, dia tulis Nabi Yusuf alaihissalam ialah cucu kepada Nabi Ishaq alaihissalam. Okey, dia cucu kepada Nabi Ishaq alaihissalam dan anak kepada Nabi Yaqub alaihissalam. Okey, cuba kita tengok keturunan Nabi Yusuf ni. Okey, Yusuf bin Yaqub bin Ishaq bin Ibrahim. Cantik tak keturunan dia? Ayah dia Nabi, datuk dia Nabi, bapa kepada datuk dia seorang Nabi. Sangat cantik. Yusuf bin Yaqub bin Ishaq bin Ibrahim. Okey, kita tengok ibu dia. Ibu dia ialah, ibu Yusuf alaihissalam ialah Rahil. Okey, dan baginda mempunyai saudara seramai 10 orang. Dia ada 10 orang atas dia, dan dia anak yang ke-11, dan dia mempunyai seorang adik yang ke-12. Bermaksud mereka ni semua 12 bersaudara. Okey, Nabi Yaqub alaihissalam ni bukan ada seorang isteri sahaja, dia ada ramai isteri, dia ada beberapa orang isteri. Jadi abang-abang atas dia, saudara dia yang atas dia anak yang ke-11, 10 orang saudara atas dia daripada ibu yang lain. Anak Nabi Yaqub, ayah yang sama tapi lahir daripada rahim ibu yang lain. Dan ibu Nabi Yusuf ni bernama Rahil ni, dia lahirkan Nabi Yusuf dan Bunyamin, adik dia yang bongsu yang ke-12. Jadi mereka ni semua anak Nabi Yaqub, tapi cuma berlainan ibu. Yang sama ibu cuma Yusuf dan Bunyamin. Yang sama ibu yang dilahirkan Rahil lah, yang lain tu daripada ibu yang lain. Okey, ibu Nabi Yusuf ni meninggal dunia ketika Nabi Yusuf berumur 12 tahun lah. Okey, di dalam Al-Quran Nabi Yusuf ni disebut, nama Nabi Yusuf ni disebut sebanyak 27 kali. Okey, hari ni Ustazah nak cerita macam mana terjadinya peristiwa, bagaimana saudara-saudaranya, saudara Nabi Yusuf, peristiwa mereka nak singkirkan dia. Okey, macam mana peristiwa?
timbulnya hasad dengki dalam diri mereka. Okey, untuk hari ni. Okey, kita akan mulakan lah. Okey, kita selalu dengar cerita Yusuf ni, cerita yang sangat popular. Pasal apa? Kita selalu dengar cerita Nabi Yusuf ni handsome, Nabi Yusuf ni dibuang adik saudara lelakinya dibuang. Okey, hari ni kita nak pasal apa dia buang. Okey, Nabi Yusuf alaihissalam ni, okey, sejujurnya apa yang kita tahu, bila ada beberapa orang isteri, ada 12 orang anak, maksudnya Nabi Yaqub ni ada satu keluarga yang sangat besar. Suatu keluarga yang sangat besar, 12 orang anak dan beberapa orang isteri. Jadi keluarga dia sangat besar ni pelbagai ragam, pelbagai kerana, pelbagai ragam macam-macam. Jadi nak dikatakan, selalu orang kata Nabi Yaqub ni sangat sayangkan Nabi Yusuf ni macam mana, sampai anak-anak yang lain cemburu ni. Pasal apa Nabi Yusuf ni, Nabi Yaqub ni sayang sangat dekat anak dia kan? Sagi orang kata dia pilih kasih ke apa. Okey, hari ni kita nak mengaji pasal apa. Okey, sebab banyak anak dan banyak ragam, macam-macam ragam. Ada yang sopan, ada yang kurang sopan, ada yang baik, ada yang kurang baik, ada yang ada hormat ibu bapa, ada yang kurang hormat dia bapa ibu bapa. Jadi nak dikatakan di antara 12 orang beradik ni, Yusuf ni rapat dengan Bunyamin, dan di antara 12 beradik ni, anak yang paling taat, yang paling soleh, nak dikatakan macam ni. Kalau kita ramai adik-beradik, ada seorang antara adik-beradik kita tu, kalau kita pergi mana-mana, masuk rumah, dialah yang susun kasut. Kalau petang-petang, dialah teman ayah pergi masjid. Maghrib teman ayah pergi masjid. Dialah teman ayah kita baca Al-Quran. Dia tolong mak kita angkat pinggan, cuci pinggan. Nak dikatakan Yusuf macam itulah. Di antara 12 beradik, dialah yang paling dekat dengan ayah dia. Peneman ayah dia, buat apa-apa pun dengan ayah dia. Sampai kan bila ada anak yang macam tu, bila macam kalau kita ada adik-beradik yang macam tu, bila adik kita tak ada dekat rumah, tak, selalunya dia tolong ibu ayah kita, ibu ayah kita akan terasa. Bila satu permata hilang, ibu ayah kita akan rasa. Jadi sebab itulah Nabi Yaqub ni sayang sangat dekat Yusuf ni. Pasal apa? Sebab Yusuf ni anak yang sangat soleh, yang sangat taat. Peneman dia, buat apa pun semuanya bagus. Yusuf ni anak yang sangat taat. Jadi itulah sebab bukannya Nabi Yaqub pilih kasih, tapi nak kata dia sangat sayang sebab solehnya Yusuf alaihissalam ni. Okey, jadi Ustaz teruskan lagi nah. Okey, sebabkan Yusuf ni sangat rapat dengan Nabi Yaqub alaihissalam ni, jadi suatu hari Yusuf ni dia berkata ke ayah dia. Dia kata, "Wahai ayah, semalam aku bermimpi." Ayah dia pun tanya, "Kamu mimpi apa?" Dia pun jawab, "Semalam aku mimpi ada 11 bintang, 1 bulan dan 1 matahari sujud kepada aku." Jadi ayah dia ni seorang Nabi dan Rasul. Jadi yang Nabi Yaqub alaihissalam ni tahu menafsir mimpi. Bila dia dengar macam tu je, dia cakap, "Wahai Yusuf, kamu jangan ceritakan apa yang kamu mimpi ini kepada saudara-saudara kamu." Pasal apa Nabi Yaqub tak bagi Nabi Yusuf ni cerita dekat abang-abang dia? Sebabnya Nabi Yaqub ni tahu abang-abang Nabi Yusuf ni mempunyai hasad dengki. Mereka cemburu. Mereka selalu cemburu dengan Nabi Yusuf. Jadi untuk elakkan mereka apa-apakan Nabi Yusuf, jadi ayah dia suruh Yusuf rahsiakan. Dia katakan, ada apa dengan mimpi tu? Jadi Nabi Yaqub pun beritahu, berdasarkan mimpi tu, suatu hari nanti kamu akan menjadi seorang yang besar. Seorang yang besar macam mana? Di mana orang-orang nanti akan sujud kepada kamu. Maksudnya bukan sujud mari kita sujud kepada Allah dan semayang, bukan, tak boleh manusia sujud pada manusia. Maksudnya di sini sujud sebagai penghormatan. Kamu akan menjadi orang yang besar, di mana orang-orang akan sujud kepada kamu sebagai tanda penghormatan. Jadi kamu jangan pernah cerita kepada abang-abang kamu, rahsiakan perkara ini. Sebab abang-abang dia, saudara-saudara Yusuf ni, semakin hari semakin cemburu tengok kerap
rapatnya Yusuf dengan Nabi Yaqub alaihissalam ni, jadi mereka pun dah mula timbul rasa dengki, hasad dengki, ini tak adil, ayah tak adil terhadap kita semua, kenapa ayah sayang Yusuf berbanding kita semua, kan? Jadi suatu hari mereka pun duduk bersama-sama 10 beradik itu, dan mereka berbincang macam mana kita nak selesaikan masalah ni, kenapalah ayah ni sayang sangat dekat Yusuf tu, rapat sangat dengan Yusuf. Jadi bangunlah salah seorang daripada mereka dan kata, kita senang kita bunuh je lah Yusuf tu. Bunuh je. Jadi antara 10 orang tu tak ada lah semua yang jahat sangat, kan. Mereka ada jugalah rasa kasihan. Yang nak mereka buat tu adik mereka, kan. Jadi seorang tu kata, kita tak payah bunuh, kita buang je dalam perigi lama, dalam telaga lama. Tempat orang syaduk ayak zaman sekarang pun ada lagi, ada ayak tu, buanglah tu dalam telaga lama. Jadi mereka pun rancang macam mana kita nak buat ni, ayah dengan Yusuf ni tak boleh nak dipisahkan, rapat sangat. Jadi kita nak buat macam mana? Mereka pun kata, tak apa, kita minta secara elok-elok, kita minta kata kita nak bawa Yusuf pergi jalan-jalan, waktu tu kita buat. Jadi mereka pun minta lah dekat ayah dia Nabi Yaqub alaihissalam, wahai ayah, kami nak bawa Yusuf pergi jalan-jalan, bermain-main dengan kami dekat luar. Ayah dia kata, tak apalah, tak payah bawa lah Yusuf keluar, sat lagi kamu duk lalai-lalai main, sat lagi kamu duk bersukaria, sat lagi tengok adik kamu kena makan dengan serigala. Dia pun kata, tak apa, serigala tak main dekat sebab kami ni dalam jumlah yang ramai, kan, 10 orang ni tak main dekat serigala. Ayah dia pun kata lagi, janganlah pisahkan ayah dengan Yusuf, sat lagi ayah rindukan Yusuf. Waktu tu abang-abang dia lagi marah, lagi timbul dengki tu, lagi membara, lagi marah. Ayah ni sayang sangat dekat Yusuf sampai nak keluar pun tak bagi. Last sekali pujuk, ayah dia pun mengalah. Ayah dia pun kata, bawalah, jagalah adik kamu baik-baik. Jagalah adik kamu baik-baik. Jadi dia pun bawalah Yusuf keluar. Bila bawa Yusuf keluar, dia pun laksanakanlah apa yang dia perancang. Dia pun nak buang Yusuf dalam telaga lama, sumur lama. Dia pun buang Yusuf dalam telaga lama tu. Sebelum buang, dia pun ambil baju. Okey, dia pun ingat tadi ayah dia kata, jangan kamu lalai, kamu kena jaga adik kamu, jangan bagi serigala lagi makan adik kamu, macam mana. Dia pun teringat. Jadi dia pun guna idea tu, dia pun guna apa yang dia kata tu. Dia pun ambil darah binatang, lumurkan pada baju pakaian Yusuf tu. Sebelum buang Yusuf dalam perigi tu, dalam telaga lama tu, dia pun ambil baju dia. Okey, lepas tu dia pun balik. Dia pun bawa balik baju yang dilumurkan dengan darah tu. Jadi bila sampai di rumah, dia pun buatlah drama, menangis-nangis. Pergi ke ayah dia pun, kenapa apa yang terjadi pada Yusuf. Dia pun cerita. Abang dia cerita, kata waktu kami bermain, kami lawan lari, kami main lawan lari semua. Jadi Yusuf ni kecil, jadi kami suruh dijaga barang kami kat situ. Kami tak sedar waktu kami tengah lalai main-main tu, kami tak sedar serigala main makan adik dia pun. Main makan Nabi Yusuf alaihissalam. Dia pun bagilah baju Yusuf yang berlumuran darah haiwan tu, dia pun bagi dekat ayah dia. Ayah dia ni pula tengok baju tu, dia pun pelakon depan ayah dia, menangis-nangis, kata adik dia kena makan dengan serigala, tapi dia pun lupa sesuatu. Lupa apa dia? Okey, baju yang dia pun ambil, dia pun lumur dengan darah tu, ayah dia pun kata, mungkin serigala yang makan adik kamu ni serigala yang baik. Sebab apa? Baju Yusuf tak terkoyak langsung. Dia pun lupa nak koyak baju Yusuf. Dia pun cuma ambil baju dia pun lumur dengan darah. Baju dia masih dalam keadaan yang sangat baik, cuma ada darah saja. Tak kepelik. Serigala kalau makan habis terkoyak-koyak. Patutnya dia pun koyak-koyakkan baju, tapi terlupa nak koyakkan baju, cuma bagi baju yang berlumuran dengan darah. Jadi dekat sini ayah dia Nabi Yaqub alaihissalam tahu yang abang-abang Nabi Yusuf ni sedang berbohong. Mereka sedang berbohong yang adik dia mati dimakan serigala. Ayah dia pun tak tahu apa nak buat. Tak tahu Nabi Yusuf hidup ke mati ke, di mana anak dia yang kecil ni. Nabi Yusuf masih kanak-kanak. Jadi hilanglah satu permata yang ayah dia paling sayangi dalam rumah tu. Sedihlah ayah dia. Buat macam mana Allah bagi ujian, dan Allah dah kata setiap ujian di penghujung pasti ada kesenangan. Yaqub ni boleh buat apa? Nabi Yaqub boleh buat apa bila hilang anak?
Yang satu permata dia kena bersabar lah. Dia pun tak tahu anak dia di mana. Anak-anak yang lain pula bohong pada dia. Okey, kembali kepada cerita Nabi Yusuf tadi. Yusuf dibuang dalam telaga tadi. Okey, sebab Yusuf ni dibuang dalam telaga, kebetulan ada sekumpulan pedagang, peniaga yang nak pergi meniaga di Mesir. Waktu tu di Palestin. Yusuf ni hidup di Palestin. Kebetulan ada pedagang yang nak pergi berdagang nak pergi berniaga di Mesir. Jadi mereka ni dahaga. Mereka pun tiba-tiba jumpa satu telaga. Mereka pun kata, oh beruntung ada ayak apa, kita try ni. Dahaga kan. Jadi mereka pun lemparkan baldi untuk cedok ayak. Okey, si Yusuf ni sebab dia dah cerdik, dia kanak-kanak, bukanlah bayi lagi. Dia cerdik, jadi dia nampak baldi, dia pun masuk dalam baldi tu. Okey, bila dah masuk dalam baldi tu berat lah. Tiba-tiba pedagang tu nampak, ada budak dalam ni. Okey, ni rezeki kita lah ni. Budak ni boleh kita jual di pasar di Mesir, nanti kita nak berdagang. Mereka pun bawa lah Nabi Yusuf ke Mesir. Waktu tu Palestin dengan Mesir tu sangat jauh lah. Lebih kurang 200, lebih ke 2000 km ataupun lebih. Sangat jauh. Mereka bawa Yusuf AS ke Mesir. Dan mereka jual dengan harga yang murah. Okey, dan yang membelinya itu, yang beli ni tu seorang raja. Raja tu bawa balik, dia beritahu isteri dia, okey, manfaatkanlah budak ni. Maksudnya budak ni suruhlah cuci-cuci ke, buat apa ke. Dan bermulalah kehidupan Yusuf AS. Dia tinggal di istana raja di Mesir. Okey, untuk cerita Nabi Yusuf ini, Ustazah cerita sampai sini dulu untuk siri yang pertama. Okey, sampai di sini dulu, sampai Yusuf diambil dan bekerja di istana. Ustazah akan sambung insya-Allah bagaimana Yusuf ni membesar menjadi remaja, bagaimana kisah Zulaikha atau Zulaika kita panggil, macam mana Zulaika menggoda Yusuf, macam mana Yusuf ni boleh jadi orang besar dalam kerajaan Mesir. Ustazah akan sambung di siri yang kedua minggu depan. Dan insya-Allah Ustazah akan cuba ringkaskan lah, tak mau bebankan kamu. Okey, itu sahaja daripada Ustazah. Apa yang kurang daripada Ustazah dan apa yang baik itu daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.